Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu. Jadi pada hari ini boleh buka buku teks muka surat 151. Jadi sebelum ni kita dah belajar tentang bentuk jirim, iaitu ada 3 bentuk. Yang pertama pepejal, cecair dan juga gas. Sekarang kita nak belajar tentang perubahan keadaan jirim yang disebabkan oleh penyerapan dan juga pembebasan haba berdasarkan teori kinetik. Sebelum tu kita kena ketahui teori kinetik ni maksudnya zarah-zarah dalam jirim tu dia adalah diskret. Jadi kita boleh tengok menggunakan mikroskop sahaja dan ia boleh bergerak secara rawak. Jadi apabila berlaku penyerapan dan juga pembebasan haba, maka akan terjadilah perubahan keadaan jirim tersebut. Okey, kita lihat dalam jadual ni. Mula-mula kita lihat di sini adalah pepejal, kemudian di sini adalah gas dan di bawah adalah cecair. Kita kecilkan sikit. Okey, jadi awak boleh tengok keseluruhan gambarannya. Okey, kita tengok satu persatu. Baik. Daripada pepejal kepada cecair, kita boleh tengok daripada pepejal kepada cecair ini adalah dipanggil sebagai proses peleburan. Betul. Kerana haba telah diserap. Ya, awak ingat macam ni saja. Suatu proses peleburan tu, ais tu telah menyerap haba dan menyebabkan zarah-zarah yang rapat-rapat tu semakin bertenaga. Dan bila semakin bertenaga, dia akan mengatasi ikatan antara zarah lah. Jadi daripada ikatan yang sangat kuat, dia akan semakin longgar dan dia akan berubah menjadi cecair apabila haba tersebut diserap. Manakala daripada cecair kepada gas, iaitu kita panggil sebagai proses pendidihan ataupun penyejatan. Apabila kita masak air, kita masak air, kemudian dia akan menjadi wap air, iaitu keluarnya gas. Dia suatu pendidihan tu berlaku. Jadi zarah-zarah cecair ni semakin bertenaga apabila haba diserap dan menyebabkan ikatan antara zarah tu semakin longgar dan menyebabkan berlakulah perubahan daripada cecair kepada gas. Kita panggil sebagai proses pendidihan dan juga penyejatan. Dan seterusnya kita lihat apabila terjadi sekiranya pepejal terus menjadi gas, kita akan panggil dia sebagai pemejawapan, iaitu haba diserap. Baik, kita teruskan apabila kita terbalikkan prosesnya. Kalau tadi kita lihat haba diserap, tapi kalau bagaimana pula jika haba dibebaskan? Okey, kita lihat kalau pepejal kepada cecair kita panggil tadi sebagai peleburan. Tapi bagaimana pula dengan cecair kepada pepejal? Okey, sekiranya cecair kepada pepejal, dia adalah proses pembukuan. Kita ambil air, kita letak dalam peti ais dan menyebabkan haba dibebaskan. Apabila haba dibebaskan, tenaga zarah tersebut semakin berkurang, menyebabkan ikatannya semakin kuat dan dia akan menjadi pepejal. Seterusnya kita lihat kepada proses daripada gas kepada cecair. Okay, kalau gas kepada cecair ni kita panggil dia sebagai kondensasi, iaitu apabila haba dibebaskan. Contohnya kalau awak ambil satu air kopi, kemudian awak letak ais, awak akan tengok ada titisan air di cawan tu. Itu adalah proses kondensasi. Sebab daripada gas dia menjadi cecair. Jadi titisan cecair di sekeliling cawan itulah proses di mana gas bertukar menjadi cecair. Dan seterusnya kita lihat apabila daripada gas terus ke pepejal juga kita panggil sebagai pemejawapan, iaitu haba dibebaskan. Jadi pemejawapan ni ada 2 keadaan, di mana haba telah diserap ataupun haba dibebaskan. Okey, itu sahaja topik pada hari ini. Sekian, terima kasih.